Jumlah penduduk yang berlindung di 8 pusat pemindahan sementara PPS sedikit meningkat petang ini. Itu antara fokus berita dari Sabah. Untuk lebih banyak perkembangan berita dari negeri di bawah bayu, kita bersama Jovinia Jim Lajin. Jovi, teruskan. Ya, sahih. Allahyarham Datuk Dr. Saleh Kalbi selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Anak Negeri Orang Islam OT Haji Lagun di Kampung Terusan Lak Datu kira-kira 1.15 tengah hari tadi. Isteri beliau Datin Fatma Abdul Aziz menzahirkan terima kasih kepada semua pemimpin dan masyarakat yang meluangkan masa memberi penghormatan terakhir kepada Allahyarham selain memberi sokongan emosi kepada mereka sekeluarga. Sedih tu kehilangan. Sebab doktor pun cakap dia ni paitah. Dia kuat. Bila dia beradam dalam kita, dia kuat. Kita boleh macam-macam. Tapi Allah tu mungkin lebih memerlukan dia. Harap-harap Allah buatlah surga untuk. Kita berharap surga lama nanti dia di sana. InsyaAllah. Allahyarham disahkan meninggal dunia di Hospital Lahad Datu pada 4.41 pagi tadi akibat jangkitan kuman pada paru-paru. Allahyarham 61 tahun yang merupakan bekas ahli Parlimen Silam terkenal dengan sifat rendah diri dan mudah didekati rakyat. Allahyarham meninggalkan seorang balu dan 2 anak perempuan, Amirah Mahfuzah Sofiah dan Amirah Aliza Diba Syalisiah. Terdahulu jenazah diuruskan dan disolatkan di Masjid Firdaus Kampung Sapagaya Lahad Datu. Beralih ke perkembangan banjir, jumlah penduduk yang berlindung di 8 pusat pembinaan sementara PPS di Nabawan dan Suk mencatatkan sedikit peningkatan setakat 4 petang tadi. Berdasarkan Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri Sabah, di Nabawan 475 penduduk berlindung di 6 PPS berbanding 458 penduduk 12 tengah hari tadi. Manakala di Suk 212 penduduk daripada 70 keluarga masih berlindung di 2 PPS. Sementara itu, penduduk di PPS Kampung Membulu dan SK Pekan Keningau 2 masih tidak dibenarkan pulang walaupun keadaan cuaca semakin baik. Menurut pemeriksaan awalan oleh pihak keselamatan, didapati air belum surut. Masih lagi meningkat dan dia masih lagi kekal. Apa dia cakap tadi, JPS maklumkan bahawa keadaan banjir adalah banjir temenung. Itu yang kita dapat dimaklumkan. Mengenai penghantaran bantuan makanan dan kelengkapan di 2 PPS di Suk, Caroline merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang tampil membantu. Sementara itu, Pegawai Daerah Nabawan Marshal Anthony ketika dihubungi RTM memberitahu jalan ke Kampung Pamuntarian Ulu Mosopoh dan Salarom Baru masih tidak boleh dilalui semua jenis kenderaan. Kerajaan negeri akan memberi penjelasan terperinci mengenai pelaksanaan skim perlindungan insurans kelompok Sabah dalam persidangan Dewan Undang Negeri Dun Sabah ke-16 bermula esok. Menteri Keuangan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, perincian mengenai pelaksanaan skim tersebut juga akan diagih kepada setiap wakil rakyat dalam bentuk template. Ketika ditemui RTM, Datuk Masidi berkata pelaksanaan skim perlindungan insurans kelompok Sabah dijangka dapat membantu golongan kurang berkemampuan mendapat perlindungan sekiranya berlaku kemalangan. Yang penting ialah ini satu cerminan prihatin kita kepada rakyat jelata, khususnya mereka yang ada pada golongan yang berpendapatan rendah. Apabila sesuatu tragedi itu berlaku kerana kemalangan, sukar bagi beberapa keluarga untuk mendapat kewangan untuk mengurus pengurusan jenazah dan sebagainya. Dan kita harapkanlah skim ini sedikit sebanyak dapat meringankan beban tersebutlah. Sebagai permulaan, perlindungan insurans kemalangan itu dilaksana selama 3 tahun bermula 1 Mei 2025 hingga 30 April 2028. Ia bakal memberi manfaat kepada kira-kira 3.5 juta penduduk Sabah berumur antara 1 bulan hingga 80 tahun dengan perlindungan insurans RM10,000 beserta faedah khairat kematian RM500 secara automatik dan percuma.
Mesyuarat pertama penggal ke-5 tahun 2025 Dewan Undangan Negeri Dun Sabah ke-16 bermula esok. Khamis lalu berlangsung istiadat pembukaan persidangan Dun oleh Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman yang merupakan istiadat pertama selepas beliau mengangkat sumpah sebagai Yang di-Pertua Negeri ke-11 1 Januari lepas. Iswadiman Syamsuddin ada perinciannya. Istiadat ini berlangsung di dataran Dun Sabah. Istiadat dimulakan dengan keberangkatan tiba Tun Musa disambut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dan Speaker Dun Sabah Datuk Seri Panglima Kadzim M. Yahya. Tun Musa kemudian menerima tabik hormat daripada Pegawai Baris ASP Muhammad Afifi Nazrin diikuti Lagu Negaraku dan Sabah Tanah Airku. Istiadat diteruskan dengan memeriksa kawalan kehormatan utama daripada Panji-Panji Batalion 16 Pasukan Gerakan Am PDRM. Istiadat dihadiri kira-kira 500 tetamu termasuk konsul negara luar. Usai istiadat pembukaan, Tun Musa bergerak ke Dewan Persidangan untuk menyampaikan ucapan dasar kerajaan negeri. Dalam ucapan ini, Tun Musa antara lain mengajak semua pihak terus meningkatkan kerjasama bagi memastikan setiap inisiatif yang digariskan dalam Rancangan Malaysia ke-12, RMK-12 dan Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ dilaksana dengan jayanya. Dua-dua dasar pembangunan utama ini telah dirangka dengan pelbagai inisiatif dan program yang bertujuan untuk memacu ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan rakyat secara holistik dan inklusif. Persidangan Dun Sabah berlangsung selama 4 hari bermula esok hingga 17 April. Seperti biasa, persidangan dijadual bermula 10 pagi dengan sesi soal jawab, diikuti sesi perbahasan ucapan dasar kerajaan dan penggulungan oleh pihak kementerian. Sementara itu, 4 rang undang-undang RUU akan dibentangkan dalam persidangan kali ini. 3 hanyalah pindaan. Hanya 1 yang rang undang-undang baru. Yang pindaan ialah undang-undang tanah, undang-undang hutan dan undang-undang perumahan. Yang undang-undang baru ialah rang undang-undang mengenai baja. Datuk Kadzim berharap ahli-ahli Dewan bersidang dengan tenang dan mengutarakan idea bernas dalam perbahasan masing-masing. Backbenchers dan pihak pembangkang yang gunakan ucapan Tuan Agama untuk platform persediaan pilihan raya dan jangan dipolitikkan. Pergi kepada asas yang hakiki yang dibangkitkan oleh Tuan Agama. Persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah yang berlangsung selama 4 hari ini tidak disangkal akan menjadi landasan semak dan imbang ke atas pihak eksekutif dalam melaksanakan tanggungjawab mereka untuk terus membawa pembangunan secara menyeluruh di negeri ini. Iswadiman Syamsuddin, RTM. Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Sahih untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Terima kasih, Javinia.